Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam keluarga Malaysia. Bersama dengan saya Faiz Azlan. Sudah semestinya dah malam ini hari yang biasa, waktu yang biasa dalam siaran Bual Konti, bukan sembang biasa di saluran berita RTM My Review 123, ataupun boleh saksikan kami di Facebook Continuous, YouTube juga boleh cari kami di Continuous kata cariannya. Yang penting satu je nak suruh. Boleh tak boleh? Boleh kan? Lagi sekali boleh? Boleh. Kena like, follow and share kami di Facebook, Instagram dan juga YouTube. Cari kami Bual Konti ataupun Continuous. Nak pergi kamera sini pula. Okey. Malam ni kita akan bersama dengan dua orang tetamu. Sebab apa? Selain menjadikan negara Malaysia, negara kita ini yang kita cintai, yang kita sayangi sebagai negara bersukan, kita juga nak menjadikan negara Malaysia rakyatnya sihat dan sejahtera. Jadi kita ke sini lah. Ke sini. Kita nak jadikan negara Malaysia sihat sejahtera rakyatnya. Okey. Yang kerajaan telah pun meluluskan ataupun melaksanakan agenda Nasional Malaysia Sihat ataupun ANMS selama 10 tahun. Okey, dari tahun 2020 sehingga 2030. Peringkatnya ada dua penggal pertama dan juga penggal kedua dengan 4 fasa. Okey, jadi kita akan cerita lebih lanjut bersama dengan dua orang tetamu. Pada malam ini kita bersama dengan Tuan Munshi Abdullah, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Pendidikan Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Okey, dan juga Coach Apek ataupun Muhammad Syafiq Zulkifli, selebriti kecergasan bersama dengan kita pada malam ini. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Selamat malam kedua-duanya. Terima kasih bersama dengan Bual Konti pada malam ini. Baik, kita nak cerita mengenai Agenda Nasional Malaysia Sihat ataupun ANMS selama 10 tahun yang telah pun dimulakan pada tahun 2020 sehingga 2030, yang dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada 11 bulan 11 2021, beberapa hari yang lepas. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menekankan betapa pentingnya peranan keluarga Malaysia dalam memastikan kejayaan program ini dan seterusnya memberi manfaat kepada kesejahteraan hidup rakyat. Tuan Munshi, kita mulakan mengenai ANMS ni. Bagaimana sebenarnya program ini akan memberi impak kepada rakyat di negara kita, khususnya keluarga Malaysia, dalam semangat membuktikan semangat whole of nation, merentasi pelbagai pihak. Okey, baik dari segi agensi swasta, NGO serta keluarga Malaysia, dari Perlis sehingga ke Sabah dan juga Sarawak secara keseluruhannya. Silakan Tuan Munshi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada RTM kerana memberi kesempatan kepada Kementerian Kesihatan untuk membincangkan ataupun memaklumkan kepada keluarga Malaysia tentang satu agenda negara, iaitu Agenda Nasional Malaysia Sihat atau singkatannya ANMS. Seperti yang saudara sebutkan tadi, ANMS telah pun dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia pada 11 November yang baru lalu, di mana kita ingin melihat keluarga Malaysia khususnya sihat sejahtera. So dalam konteks ini, kita telah membuat satu perancangan dan pelaksanaan yang rapi untuk memastikan supaya Agenda Nasional Malaysia Sihat dapat dilaksanakan untuk faedah keluarga Malaysia. Dan di samping itu, dalam satu konteks yang lain adalah kita ingin memastikan supaya adanya pelibatan menyeluruh Saudara Faiz, daripada pelibatan rakan strategik, khususnya melibatkan kementerian, agensi-agensi kerajaan, termasuk jugalah pihak swasta dan juga NGO. Dan perkara yang ketiga yang penting adalah apakah impak kepada keluarga Malaysia. Dalam konteks ini,
Kementerian Kesihatan telah menetapkan asas bagi merealisasikan semangat keluarga Malaysia bagi dalam tempoh 5 tahun akan datang untuk mencapai Malaysia yang makmur dan inklusif. Jadi justru inisiatif Agenda Nasional Malaysia Sihat juga mengambil kira usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan kesihatan keluarga Malaysia. Jadi maknanya keluarga Malaysia akan mendapat maklumat kesihatan, pertama sekali maklumat kesihatan yang tepat di samping maklumat yang sahih melalui sumber-sumber yang berwibawa seperti mengetahui indeks jisim badan ataupun BMI, kemudian bacaan tekanan darah dan tahap glukos dalam darah. Kemudian kita nak juga keluarga Malaysia ni memahami ataupun mengetahui tentang status kesihatan keluarga Malaysia supaya dapat menguruskan risiko-risiko kesihatan, terutama melalui program pengurusan berat badan bagi mereka yang mempunyai berat badan berlebihan ataupun obes. Kemudian pengurusan stres penting ketika pandemik COVID-19. Kita dapati bahawa keluarga Malaysia menghadapi masalah khususnya dari segi kesihatan mental, dan kita lihat bahawa berlaku kes-kes yang amat menyayat hati disebabkan oleh menghadapi masalah ketika pandemik COVID-19. Di samping kita juga memberi peluang ataupun ruang kepada keluarga Malaysia yang merokok khususnya supaya mendapat hikmat bantuan berhenti merokok. Di samping menjalani apa yang kita kenali sebagai satu intervensi kesihatan untuk mendapat rawatan-rawatan atas ketagihan tersebut. Dalam hubungan ini, apabila dalam tempoh 2 tahun kita melalui pandemik COVID-19, masyarakat Malaysia, keluarga Malaysia telah didedahkan dengan SOP-SOP dan mereka perlu mengamalkan budaya baru seperti kebersihan diri, kemudian mencuci tangan dan mengamalkan etika batuk dan bersin dengan betul supaya dapat mengurangkan risiko penyakit berjangkit seperti COVID-19. Itu antara intipati ataupun usaha-usaha yang akan diambil oleh kerajaan untuk membantu keluarga Malaysia mencapai tahap kesihatan yang lebih tinggi. Banyak perancangan yang telah pun dirangka dan seterusnya akan dilaksanakan dalam waktu-waktu ataupun hari-hari yang akan mendatang untuk menjaga kita semua rakyat Malaysia dari segi mental dan juga fizikal secara keseluruhannya, atas sampai bawah, menerusi inisiatif ANMS ni. Jadi Coach Hapek, bila cerita kita nak membudayakan amalan gaya hidup sihat dalam kehidupan seharian kita ni, Coach Hapek sebagai seorang selebriti kejekasan, sudah semestinya salah satu inisiatif yang difikirkan, dirangka, dirancang dan akan dilaksanakan iaitu Agenda Nasional Malaysia Sihat ni, ANMS ni. Bagaimana sebenarnya kita nak menarik minat dan memupuk rakyat Malaysia, seterusnya keluarga Malaysia menjadi warga yang sihat sejahtera, Coach Hapek? Okey, pertama sekali selamat malam. Terima kasih kepada pihak RTM untuk jemput saya bersama Tuan Munshi untuk bincangkan berkenaan dengan agenda ANMS ni. Untuk jawab soalan tu, saya lebih suka untuk kalau saya cerita sedikit berkenaan dengan trend fitness di Malaysia sebelum berlakunya pandemik ni. Saya sendiri aktivis ataupun pengamal kecergasan. Banyak yang sebelum kita talking about pandemik ni masa, kita dah Malaysia dah ke arah level kecergasan yang agak baik. Kalau kita lihat obesity punya rate di Malaysia semakin menurun. Kalau kita compare pada tahun 2015, Malaysia champion gold medalist untuk obesity di Asia. Kita boleh dikategorikan satu negara yang maju, tapi kita mungkin agak ke belakang dari segi fitness. Malangnya, kita dah berada pada momentum yang baik pada waktu itu. Kita puji Tuhan, kita terkena, kita didatangi dengan pandemik COVID-19. Jadi aktiviti tu semakin menurun dan menurun. Saya sendiri personally alami macam-macam juga di sepanjang masa lockdown disebabkan gym tutup,
aktiviti harian terhad, hanya terhad di rumah, tak boleh langsung keluar. Jadi bila aktiviti, bukan tak boleh lakukan senaman di rumah, tapi sangat limited. Untuk orang yang level intermediate dan ke atas, dia akan merasakan very minimum aktiviti yang boleh dilakukan di rumah. So untuk menjawab balik soalan yang membudayakan tu, saya sangat-sangat berbesar hati, saya sangat-sangat gembira and happy bila dapat tahu yang kerajaan memandang serius dan mengambil satu inisiatif untuk menaikkan sektor kesihatan secara umumnya dan spesifiknya kecergasan, dan pada masa yang cantik lah kerajaan mengadakan ni, di mana pandemik ni sebenarnya sedikit sebanyak mengajar kita untuk mengambil tahu, perlu pula dengan slogan keluarga Malaysia tu, mengambil tahu keadaan sekeliling, mengambil tahu keadaan kawan-kawan, ahli keluarga yang lain-lain, di mana sebelum ni kita lebih mementingkan diri sendiri dan sampai kadang-kadang kesihatan diri sendiri pun kita tak ambil kisah. Banyak aja di luar sana yang buat exercise, buat senaman, tapi on the diet part, pemakanan dan keseluruhan tu semua kurang diambil perhatian. Pembudayaan ini kalau kita tengok trend yang sekarang, kalau saya rasa semua orang pun realise basikal sekarang menjadi satu trend yang paling rasanya yang paling hot lah orang kata sekarang. Which is bagus, tapi mungkin dengan adanya ANMS ni, dia punya skop akan menjadi lebih luas. Bukan terhad pada basikal semata-mata, mungkin boleh dikembangkan lagi kepada sektor-sektor yang lain. Dan sebab apa, aspek keselamatan juga kita kena ambil kira. Bukan sekadar kita mementingkan kesihatan dan kecergasan semata-mata, sehingga kita boleh mengabaikan aspek keselamatan. Jadi pembudayaan sukan kecergasan ini saya nampak lebih tertumpu kepada awareness ataupun kesedaran dulu. Kita bagi kesedaran kepada semua rakyat ataupun keluarga Malaysia berkenaan kepentingan sektor sukan kecergasan, di samping kita tidak mengabaikan terus aspek keselamatan. Sebenarnya rakyat Malaysia ni suka bersukan, suka jaga kesihatan. Ramai yang berbasikal waktu petang, waktu malam. Sebab tu rakyat Malaysia ni sebenarnya mementingkan gaya hidup yang sihat. Tetapi bagaimana kita nak meneruskan agenda ANMS ni ataupun nak membudayakan agenda ANMS ni dalam kehidupan seharian seluruh rakyat Malaysia. Selepas ini jangan ke mana-mana, kita akan terus bersama dengan dua orang panel dalam Bual Konti. Kita berehat seketika. Kita kembali selepas ni dalam Bual Konti, bukan sembang biasa. Wahai ayah dan juga bonda, dengarkan apa nak dikata. Bagaimana sihat sejahtera, makan makanan berkhasiat untuk badan sihat tinggi dan kuat. Cegahlah sebelum merana, besar cergas cerdas sentiasa. Anak Malaysia tinggi, sihat selamanya. Pastikan jarak 1 meter tak kira di mana anda berada, sebab jarak ini mampu mengelakkan penyebaran COVID-19. Dan kalau nak buat pembayaran pula, gunakan mesin PayWave dekat sebuah kedai. Sebenarnya, banyak aplikasi video untuk berinteraksi dengan insan tersayang. Buat masa ni, tak perlu nak bersalaman. Hanya letakkan tangan di dada dan ucapkan salam. Walaupun kita berjauhan, namun anda tetap di hati. Jom kita putuskan rantaian COVID-19. Baik, kembali dalam Bual Konti bukan sembang biasa. Terima kasih sebab semua masih lagi kekal dan tidak berganjak untuk terus menonton Bual Konti. Sebab apa? Semua nak mengetahui mengenai agenda Nasional Malaysia Sihat ni ataupun ANMS. Nak mengambil tahu ataupun sebenarnya nak lebih input mengenai ANMS ni, ANMS
dalam kehidupan kita sebagai rakyat Malaysia, menjadikan diri kita sihat sejahtera. Bukan dalam jangka masa pendek, sudah semestinya bertahun-tahun kita pakai diri kita ni dalam kehidupan seharian. Tuan Munshi, kalau bercerita mengenai ANMS ni, dua jawatan kuasa ditubuhkan, jawatan kuasa kabinet yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan juga jawatan kuasa pemandu yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Jadi bagaimana sebenarnya ANMS ni akan diselaras, dipantau dan juga diukur pencapaiannya oleh pihak KKM agar terus relevan merentasi semua lapisan masyarakat, tak kira kaum, tak kira umur. Macam mana tuan? Okay, terima kasih Faiz. Tadi saya jelaskan tentang NMS secara umum, intipatinya lah. Dan kita bentuk Agenda Nasional Malaysia Sihat dalam 4 teras, mengikut 4 teras. Teras pertama berkaitan dengan memantapkan promosi pembudayaan hidup sihat. Teras kedua memantapkan perkhidmatan kesejahteraan kesihatan. Teras ketiga memperkasakan kawalan kesihatan kenduri, dan keempatnya memantapkan kebersihan kesedaran. Itu 4 teras utama yang telah pun kita gariskan. Dan kemudian antara kementerian yang terlibat, teras 1, teras 2, teras 3 diketuai oleh Kementerian Kesihatan, manakala teras keempat iaitu kebersihan kesedaran diketuai oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, KPKT. Kemudian kita juga telah menyusun atur dari segi lebat urus di peringkat negeri. Ada jawatan kuasa yang telah ditubuhkan untuk menggerakkan program-program, aktiviti-aktiviti di bawah inisiatif NMS. Kemudian untuk memastikan supaya agenda ini dapat dilaksanakan, kita akan membuat sesi-sesi pemantauan khususnya yang akan melibatkan inisiatif promosi dan juga program-program aktiviti dengan kerjasama daripada semua rakan strategik kita. Dan kita juga yang penting adalah untuk memastikan supaya program-program yang kita adakan dalam agenda ini mendapat manfaat oleh keluarga Malaysia. Malah untuk tempoh-tempoh tertentu, tempoh jangka panjang, 3 tahun, 5 tahun, kita akan membuat satu penilaian untuk memastikan program yang kita adakan ini memberi kesan. Terutama sekali kita nak lihat dari segi pembudayaan hidup sihat. Adakah keluarga Malaysia ini telah melakukan pengurangan stres, misalnya kata. Kemudian adakah keluarga Malaysia ini aktif seperti mana yang saudara Syafiq lakukan. Kita amat menyokong penuh. Jadi maknanya Syafiq barangkali mempunyai satu agenda lain untuk memastikan supaya keluarga Malaysia ni aktif, terutama sekali pada ketika kita memerlukan kehidupan aktif dalam kalangan keluarga Malaysia. Kemudian kita akan juga memastikan keluarga Malaysia ini sihat dengan mengamalkan aktiviti fizikal, contohnya pemakanan sihat, pupuk minum sihat. Kemudian kita akan mengukur dari segi indeks budaya sukan yang akan kita perolehi daripada Kementerian Belia. Di samping juga indeks belia negara akan kita gunakan. Seterusnya indeks jaya hidup sihat dan indeks kualiti kehidupan dan indeks kebahagiaan. Kita nak lihat dari segi bagaimana keluarga Malaysia ini mengharungi kehidupan dan seterusnya memberi kesan dalam kehidupan mereka untuk mencapai taraf kesihatan yang lebih tinggi. Kerana kita dapati bahawa menjelang tahun 2040 terdapat jumlah peningkatan warga emas yang akan berlaku, maknanya lebih ramai warga emas akan terus menjalani kehidupan. Jadi kita akan memberi persiapan dari segi kemahiran hidup sihat supaya mereka dapat mengamalkan amalan hidup sihat untuk meneruskan kehidupan mereka untuk tempoh yang agak panjang. Pelaksanaan itu penting untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat tidak terlepas dalam agenda ANMS ni. Coach Syafiq, dalam masa yang sama nak mementingkan pembudayaan ataupun amalan gaya hidup sihat tu, rakyat Malaysia sebenarnya sedar dalam mementingkan penjagaan kesihatan. Jadi sebenarnya apa yang Coach Syafiq dapat lihat tentang penjagaan kesihatan dan juga dalam masa yang sama selari dengan agenda ANMS ni?
seperti yang kita faham, agenda NMS ini dia tertumpu fokus kepada kesihatan dan ada sub-sektor dia adalah kecergasan. Macam saya cakap tadi, betul, pengiji, macam contohnya pengiji nak buat badan dan semua. Buat badan tu adalah bonus lah kalau dapat something, tapi lebih benda yang pendekatan utama dia, objektif utama kerja adalah untuk mencapai tahap kualiti kesihatan dan kecerdasan yang tertinggi kalau boleh. Sekurang-kurangnya kita macam yang Tuan Musi ada cakap tadi, menjelang tahun 2040 akan semakin ramai warga emas. Jadi dekat situ kita nampak mungkin disebabkan tahap kesihatan kita yang semakin baik, jadi pada penghujung 2040 nanti semakin ramai yang jadi tua based on calculation yang hidup pada zaman ini, bermakna boleh dikatakan makin ramai yang panjang umur lah. Dia sebenarnya bermula daripada sinilah, kita punya Hilda. Kiranya kita dipengaruhi ataupun kita punya status kesihatan yang baik, taraf kualiti hidup, taraf kualiti minda kita akan mempengaruhi segala-galanya ke arah kualiti hidup yang lebih baik. Seperti agenda Nasional Malaysia Sihat, fokus utama tadi ke arah keluarga Malaysia yang sihat sejahtera. Dasar kalau saya boleh sebut balik, dasar literasi kebangsaan kalau tak silap saya ada diperkenalkan oleh KKM dan menunjukkan itu, kalau berdasarkan bahasa sama, kalau salah minta Tuan Musi betul kan, dasar literasi itu lebih kepada kesedaran Dasar literasi kesihatan, kesedaran, pengetahuan dan amalan. Kesedaran, pengetahuan dan amalan. Ini yang saya rasa pada saya ini yang paling penting, yang perlu diterapkan dulu pada semua keluarga Malaysia, supaya apa yang kita buat, kadang-kadang banyak juga yang saya dengar dah biasa buat exercise, dah biasa buat senam, dah biasa buat aktiviti fizikal yang baik di samping penjagaan makanan, tetapi kadang-kadang ada unsur-unsur ataupun kesalahan-kesalahan tertentu yang dilakukan kerana mungkin kurangnya pengetahuan dan kesedaran. Tapi saya menyambut baik dasar literasi kesihatan, sebab di peringkat saya sendiri, pertama sekali apa yang saya perlu tekankan adalah pengetahuan sebelum kita boleh further step lah. Baik, berbaki minit-minit terakhir yang ada ini, Tuan Mushi, sebenarnya bagaimana harapan agar agenda ANMS ni diterima semua lapisan masyarakat, tak kira kaum, agama, bangsa dan juga budaya, merentasi pelbagai lapisan usia, nak menerapkan agenda ANMS tu sebagai salah satu gaya hidup sihat? Saya ingin membuat sedikit penambahan atas apa yang dinyalakan oleh Cik Syafiq. Silakan Tuan. Bila sebut literasi kesihatan ataupun cilak kesihatan, dalam pembentangan rancangan Malaysia ke-12 baru-baru ini yang di Parlimen, kerajaan akan membangunkan satu dasar literasi kesihatan kebangsaan. Ini akan diperkenalkan bagi tujuan menambah baik pengetahuan dan pemahaman penduduk mengenai maklumat kesihatan asas, termasuk jugalah perkhidmatan yang diperlukan. So dalam konteks ini, usaha untuk menambah baik literasi kesihatan keluarga Malaysia dalam kalangan penduduk akan diteruskan melalui program-program berasaskan komuniti, melibatkan libat urus dengan sukarelawan dan ejen. Saya suka memaklumkan bahawa kerajaan akan mengumpul semua ejen-ejen ataupun volunteer-volunteer, dari semua rakan strategik, semua agensi, termasuk jelah swasta dan juga NGO. Kita namakan mereka sebagai My Champion. Jadi maknanya peranan mereka adalah untuk membantu kerajaan menyebarkan maklumat, ingin memastikan supaya keluarga Malaysia memahami kesedaran dan seterusnya mengambil tindakan untuk mereka meningkatkan literasi masing-masing. Jadi maknanya literasi ini adalah satu keupayaan seseorang untuk mencari, kemudian dia memahami dan menggunakan maklumat dan perkhidmatan kesihatan yang diperlukan dan membuat keputusan. Itu maksud secara ringkas berkaitan dengan literasi kesihatan, supaya maklumat-maklumat yang kita sampaikan, perkhidmatan kesihatan yang kita sampaikan menerusi
perkhidmatan sama ada oleh rakan strategik ataupun di bawah Kementerian Kesihatan seperti Wellness Hub dan juga Wellness on Wheel yang istilah WOW. Akan kita gunakan satu mobile dan akan kita bergerak ke segenap jorok rantau untuk bertemu dengan keluarga Malaysia, dan kita akan persembahkan ataupun menyediakan perkhidmatan hidup sihat seperti yang saya terangkan di awal tadi. Baik, agenda ANMS ni adalah satu agenda ataupun inisiatif yang positif sudah semestinya dalam menerapkan aspek kesihatan, kesejahteraan hidup rakyat dalam jangka masa yang panjang. Tetapi di dalam masa yang sama, aspek penjagaan kesihatan juga penting. Perlu bergerak seiring dengan agenda ANMS ni. Harapan Coach Syafiq. Okey. Memang saya besar sangat harapan seperti yang saya dengar tadi daripada Tuan Muji berkenaan dengan Wellness on Wheel. Wow. Itu saya betul-betul rasa wow dengan inisiatif tersebut, sebab pada saya mungkin tak semua orang mempunyai akses ataupun maklumat yang direct. Maknanya contoh, tak semua tempat ada coverage yang baik, tak semua tempat ada coverage TV ataupun yang baik. Jadi inisiatif wow tu sangat-sangat baik pada saya untuk kita reach target kumpulan sasar kita yang mungkin berada jauh kita pedalaman mungkin. Dan apa yang paling penting, kiranya melalui video ataupun sosial media ataupun internet, mungkin pengetahuan ataupun knowledge tersebut kurang sampai berbanding kalau kita dapat melakukan aktiviti fizikal secara berdepan. Kalau sekadar ikut video tanpa ada guide, itulah penting ni, kenapa perlu ada coach ataupun siapa-siapa, even world class player pun memerlukan coach. Jadi sebab wow tu pendekatan yang sangat baik, sebab kita terus ke lokaliti, terus berjumpa dan mungkin kita boleh buat satu demonstration kepada semua directly kan. Sekarang kita ada dua fasiliti, satu wow kenderaan, satu lagi wellness hub, iaitu satu tempat. Okey, contohnya kita akan bergerak wow pergi ke wellness hub tersebut. Jadi Syafiq akan ikut buat aktiviti di situ. Jadi mungkin belia-belia akan pergi ke situ. Jadi satu tarikan, okey, yang akan kita sediakan. Ini perancangan yang akan kita laksanakan untuk tahun 2022 nanti. Jadi mungkin kita akan namakan Syafiq sebagai ejen kita, sebagai rekan strategik untuk kita sama-sama terlibat membantu. Pengetahuan yang macam ni, info-info yang macam ni perlu disampaikan kepada seluruh keluarga Malaysia agar agenda ANMS ini mencapai dia punya sasaran. Itu dia pandangan dan juga pencerahan daripada pihak Tuan Munshi Abdullah, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Pendidikan Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, dan juga Muhammad Syafiq Zulkifli ataupun Coach Syafiq, selebriti kecergasan, bercerita mengenai agenda ANMS dan juga memupuk penjagaan kesihatan ke arah kesejahteraan rakyat dan juga hidup keluarga Malaysia. Jadi semua penonton-penonton Bual Konti, sihat sejahtera, rakyat bahagia, hidup sempurna, negara berjaya. Sama-sama kita menjaga kesihatan untuk kita terus menjadi rakyat yang sudah semestinya sihat fizikal, penjagaan mental juga luar dan juga dalam sihat, untuk memastikan hidup kita sentiasa sempurna, bahagia selamanya. Okey, baik. Sampai jumpa lagi. Sampai sini saja Bual Konti bukan sembang biasa bersiaran untuk minggu ini. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan, hari yang sama, waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bual Konti bukan sembang biasa.